mungkin juga idea saya ni dikombinkan dengan idea anda yang kreatif di luar sana tu, yang mendorong anda untuk membeli rumah atau mulakan niat untuk membeli rumah. Hai, Assalamualaikum, saya Zaleha dari Senior Channel. Topik penting kali ini adalah berkaitan dengan membeli rumah. Kenapa saya kata sangat penting? Ya, sangat penting kerana rumah adalah keperluan yang tersenarai dalam kategori human needs, keperluan untuk manusia. Rumah adalah keperluan yang dikategorikan dalam keperluan untuk penginapan, makanan dan perlindungan, kan? Okey. Tapi di sebalik kepentingan yang kita nampak tu, ada kepentingan atau faedah yang kita dapat apabila kita membeli rumah. Saya rasa ada juga yang tak tahu tentang kebaikan ni, kan? Kenapa kita perlu membeli rumah. Okey, masih lagi ramai, saya ketengahkan topik ni kerana masih lagi ramai rakan-rakan sahabat yang masih belum membeli rumah kerana ada beberapa perkara yang orang kata menghalang, kan? Menghalang niat untuk mendapat sesebuah rumah tu. Jangan terkejut je. Mungkin ada yang terkejut kalau saya katakan ada di antara kita yang sehingga pencen tidak mempunyai rumah. Sehingga kita umur 65 kita masih tidak membeli rumah. Kenapa? Kenapa macam tu ya? Saya pun agak terkejut juga. Tapi itu adalah kenyataan. Bila umur dah 60 lebih, bagi yang tak ada rumah, bila dah pencen, pendapatan dah kurang, kesihatan dah kurang, jadi kita akan mungkin membebankan anak-anak kita kerana dia orang juga ada tanggungjawab, kan? Keluarga dia, macam mana pula kita nak apa, kan? Kesianlah anak-anak, kan baru nak mula hidup. Okey, balik kepada topik. Kenapa saya timbul topik ini? Ada perkara yang menghalang kita daripada membeli rumah tu, kan? Kita kena buka. Semoga video ni dapat membuka fikiran anda, dapat memberi anda idea, kan? Mungkin idea saya tak kata idea saya ni betul sebab ini adalah pendapat peribadi saya. Jadi mungkin juga idea saya ni dikombinkan dengan idea anda yang kreatif di luar sana tu, yang mendorong anda untuk membeli rumah atau mulakan niat untuk membeli rumah. Okey. Baru-baru ni ada rakan, kan, datang berkunjung. Beliau dah umur 30-an, mempunyai anak 2 dan masih lagi menyewa. Isteri bekerja tetap dan beliau pun bekerja orang kata bisnes lah, kan, pendapatan yang tak tetap. Saya tanya beliau kenapa masih belum beli rumah. Kadang saya ni maaflah, kan, kadang kita ni tanya direct je, tak tahu nak berbahasa. Saya terus tanya direct, saya kata minta maaf lah, saya nak tanya lah kenapa tak beli rumah lagi. Itu je soalan saya, kan. Kita nak tahu, kan, kenapa. Jadi daripada benda-benda tu kita ada idea yang boleh kita bantu. Dia kata perkara utama yang menghalang dia membeli rumah adalah dari segi keuangan. Dia rasa keuangan beliau sekeluarga masih belum kukuh. Kena tunggu, kan? Tunggu sehingga kukuh. Ataupun saya pun macam terdiam seketika. Saya kata nak tunggu kukuh. Bagaimana kukuh tu? Dari segi macam mana keuangan yang dikatakan kukuh? Berapa lama you nak tunggu, kan? Jadi kita tanya soalan yang lebih, tapi saya tak tanyalah soalan tu, kan. Saya tanya diri saya, berapa lama kita nak tunggu sehingga kukuh tu? Ada berapa banyak kukuh tu yang kita perlu ada untuk membeli rumah tu? Saya cakap dengan beliau, dia tanya
bagaimana kan dah ada 3 rumah kan. Saya cakap saya tidak berfikir panjang. Dalam proses membeli rumah, dalam keputusan yang dibuat antara saya dengan suami untuk membeli rumah tidak mengambil masa yang panjang. Between sehari 2 hari sebelum tu saya bermula persiapan saya untuk membeli rumah. Saya hanya membuat pinjaman peribadi sebanyak 10,000. Saya guarantor kawan saya jamin saya. So kita jamin masing-masing, beliau dapat 10,000 dan saya dapat 10,000. 10,000 tu saya letakkan dalam bank untuk digunakan sebagai down payment. Itu je persiapan yang saya ada. Rasa tak lama. Atas cadangan seorang rakan sekerja. Dia kata, "Kak, ada rumah lah nak naik projek perumahan lah dekat Tasik Permaisuri kan." Masa tu hutan lagi kawasan ni. Rumah ni pun tak ada lagi. Di antara rumah yang awal-awal apartmen masa tu kat situ. Jadi saya ambil keputusan, orang kata tak lama ambil keputusan tu, terus pergi di PKL ambil borang sebab kena melalui rumah kos sederhana rendah kan. Jadi kita perlu memohon melalui di PKL yang melayakkan kita untuk mohon rumah tu. Dia hanya diberikan kepada orang-orang golongan yang layak, bukan golongan layak yang ada duit banyak, tak. Golongan yang masih belum mempunyai rumah, berkeluarga dan adalah dia punya kriteria kan untuk beli rumah tu. Sebab ada antara rumah kos rendah lah, senang cerita. Jadi alhamdulillah dengan duit 10,000 pinjaman tu saya tak ambil panjang. Saya cakap dengan beliau, saya tidak pernah membuat orang kata keputusan yang mengambil masa yang panjang dalam membeli rumah. Kita tengok lokasi, rasa tidak merugikan, itu sikit-sikit je yang saya tahu. Tapi yang ada dalam diri saya kehendak saya, kemahuan yang tinggi itu untuk mendapat rumah. So daripada rumah pertama, begitu juga rumah kedua, saya rasa saya tak ambil, saya tak fikir panjang. Saya ada duit ke tak ada duit, saya terus register. Rumah kedua, saya ajak suami, saya nampak tanah dilatakan je. Saya terus ajak suami ke pejabat developer, terus taruh nama kami kat situ, register nama kan. Dia minta IC, register sebagai mereka yang minat untuk membeli rumah ni. Rumah ni kondo kan. Masa tu saya tak ada pun orang kata persiapan wang nak membeli kondo ni. Saya tak ada bawa persiapan apa-apa. Cuma saya rasa kita usaha, insya-Allah kita boleh dapat apa yang kita nak kan dengan izin Allah Taala. Okey, masa saya register rumah ni, saya tidak mempunyai duit down payment. Saya tak ada. Sebab rumah ni saya kena bayar 20% tau. Sebab rumah yang pertama, saya dah ada rumah pertama yang masih lagi dalam pinjaman bank. Jadi untuk rumah kedua memang standard kita perlu ada 20% untuk down payment. Okey. Bagaimana pula saya mampu beli rumah ni ya? Kalau anda dengar topik saya berkaitan dengan emas, jadi bila kita mempunyai kemahuan yang tinggi dalam sebab kita tak fikir panjang, tak ada persiapan awal sangat, memang tak ada persiapan. Saya tahu saya nak rumah ni dengan orang kata bank statement keuangan yang tak kukuh masa tu ya. Saya pergi bank Islam tak layak. 3 kali kami submit borang permohonan pinjaman, kami gagal. Kami gagal untuk mendapatkan pinjaman bank untuk membeli rumah ni. Alhamdulillah, tak silap saya Encik Nazri, manager bank kat situ, dia berusaha kan, dia tahu yang kita bagi dia, dia rasa kami layak untuk membeli rumah. Tapi bila di submit borang tu, kami tak layak. So dia kata dia dah cuba 3 kali untuk membantu, tapi kami gagal. So seterusnya banyak juga halangan yang halangan untuk saya dapatkan rumah ni. Di antaranya orang kata developer biasalah kan, dia orang ni buat rumah, dia orang simpan untuk dia orang, dia
hanya untuk bila kita nak beli, kita kena beli di atas tangan orang lain yang menyebabkan harga rumah tu jadi tinggi. Sedangkan rumah kosong tu ada lagi. Itu politik diorang lah. Itu antara dia dengan Tuhan lah kan. Itu kita doakan lah yang terbaik, ataupun diorang ni berubah untuk membantu orang lain yang masih perlu membeli rumah kan. Tak adalah diorang mengaut keuntungan di atas angin kan. Itu tak baik namanya kan. Okey, lupa yang tu. Balik kepada membeli rumah ni. Ada beberapa bank yang kami submit borang tu masih lagi gagal. Last kali suami submit juga dekat bank. Bank ni bank yang agak terkenal juga, dan ada alhamdulillah pegawai bank kat situ access, dia kata boleh dan melayakkan kami untuk membeli rumah ni. Okey, dalam proses tu kata dah okey, tapi duit down payment tu saya perlu ada 50,000. Kenapa 50,000? Ada 20% dan ada juga bayaran lain yang saya kena bayar. Jadi 50,000 saya kena ada down payment tu. Bagaimana saya dapat 50,000? Satunya daripada barang kemas tadi, yang topik cerita tentang barang kemas. Saya gadai semua barang kemas saya. Dan bila kita berkehendak, kita akan ikhtiar, idea tu akan datang. Hati kita nak, fikiran kita nak, dia dah synchronize kan. So saya tak terbang ke, saya pergi rumah saudara yang mampu ke kan, pakcik ke, bapa saya, saya tebang muka. Ya, kita sebagai anak walaupun bapa kan, masih lagi malu kita nak pinjam duit dia tu. So saya pinjam duit untuk dapatkan 50,000 tu untuk membayar down payment. So alhamdulillah. Itu adalah di antara, orang kata, kalau saya rasa mustahil. Tapi tak mustahil. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Kalau anda kemahuan yang tinggi, ada niat tu baik, dan ada kemahuan yang tinggi, tu idea tu akan datang. So saya mampu beli rumah ni, saya rasa saya tak layak pun. Tapi selepas tu kita perlu lagi duit-duit lain kan, untuk mengambil kunci, peguam, banyak duit yang kita perlukan dalam proses membeli rumah. Jadi benda tu alhamdulillah Allah tu dah bagi jalan kan. Cuma kita kena bergeraklah, kita kena usaha. Itulah rahsia dia. Begitu juga rumah ketiga. Saya beli tanah, yang tu saya akan cerita di video yang lain, bagaimana saya membeli tanah dan bina rumah lagi. So saya ada 3 rumah. Itu jadi cerita saya ni bukan saya nak cerita yang saya ada 3 rumah, tidak. Saya ingin berkongsi di mana cerita saya ni mampu memberi inspirasi kepada anda untuk membuka minda, untuk membuka hati, tidak perlulah berfikir panjang sangat kalau rumah KKL untuk membeli rumah tu. Cuma yang perlu anda fikir, kalau macam saya bukannya pandai sangat pun property ni. Kalau anda beli rumah kat kampung, of course kalau sewa rumah dia murah kan. Kalau beli kat bandar, rumah dia tu orang kata sewa tinggi dan harga dia cepat naik. Dan bila kita melihat, bagi mengelak kejadian macam orang kata pembinaan tergendala kan, terbengkalai kan, pembinaan terbengkalai. Jadi tengok syarikat apa ni, orang kata developer tu, kalau dah sebelum beli kawasan yang macam ni, developer sebelum ni elok je kan. Saya rasa, saya tak tahulah, kita kan ilham, yang dalam topik ilham tu saya rasa benda ni saya tak boleh lepaskan. So saya grab rumah ni. Okey, saya rasa itu di antara tindakan saya membeli rumah. Kepentingan di sebalik tu. Okey, saya harap anda sambung menonton faedah yang kita dapat daripada hasil kita membeli rumah dalam video berikutnya. Okey, saya sampai di sini dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.